Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 41 hingga 44 dari surah Yasin. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-8 muka surat 29, iaitu terjemahannya: dan satu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka pandu seperti bahtera itu. Dan jika kami mengkehendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi seorang pun di kalangan mereka yang dapat memberi pertolongan, dan tidak pula dapat diselamatkan. Tapi kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai pada satu ketika. Jadi kita telah bincangkan antara nikmat Allah yang Allah ungkitkan untuk kita di sini adalah menceritakan nikmat langit dengan segala yang terdapat padanya, matahari, bulan, bintang ada peranannya dalam kehidupan kita. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan tentang nikmat lautan, dan disebut juga dalam kumpulan ayat ini adalah berkaitan dengan nikmat daratan. Jadi penyebutan satu perkara kepada yang lain ini adalah pelengkap kepada apa yang pernah kita bincangkan. Ini merupakan satu uslub dalam Al-Quran dipanggil sebagai ighal, maknanya dia mentafsirkan lebih lanjut. Inilah yang diceritakan sebagai azwaj, maknanya setiap benda itu pasang-pasangan dijadikan oleh Allah SWT dengan lautan, daratan, langit dengan bumi, susah dengan senang, lelaki perempuan, binatang pun ada jantan betinanya, pokok pun demikian. Maka ini merupakan nikmat-nikmat untuk kita hadamkan. Minna idmaj lil minna fi dhimnil ibrah, kata Imam Tahir Ibn Ashur. Sungguh indah kata-kata frasa yang digunakan itu, idmaj lil minna. Ini merupakan perhimpunan, dibawakan segala bentuk nikmat itu disusun di hadapan kita fi dhimnil ibrah, supaya kita dapat mengambil iktibaran di hujungnya bahawa apa yang diberikan oleh Allah SWT ni satu persatu menunjuk kepada nikmat yang besar. Dan perkataan zuriat ini telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu. Ia merujuk kepada ad-dad. Dalam bahasa Arab ini, pengkayaan yang berlaku, satu perkataan itu merujuk pada dua makna, yang kadang-kadang merujuk kepada lawannya. Maula merujuk pada tuan, merujuk pada hamba. Jadi zuriat merujuk pada bapa, merujuk kepada anak juga. Ini antara kehebatan dalam satu kerangka pengajaran bahasa Arab menerusi fiqhul lughah. Jadi di sini al-ma'hud dalam yang dibawakan di sini adalah kisah taufan, iaitu banjir besar. Kita Melayu panggil taufan ni ribut, tapi dalam bahasa Arab taufan tu merujuk kepada bah besar, banjir besar. Ini adalah merujuk kepada nikmat yang Allah SWT berikan kepada manusia yang terdahulu, iaitu diselamatkan. Maka inilah yang disebut juga sebagai contoh dalam surah Asy-Syu'ara, fa'anjaynahu wa ma ma'ahu fil fulkil mashhun. Samalah dalam ayat ini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi di sini memadailah untuk menyebut setakat itu, tak perlu sebut no berkali-kali, kerana nikmat menaiki kenderaan lautan ini bermula sejak zaman Nabi Nuh, yang kita bincangkan dalam bab ilham sebelum ini. Ilham telah saya terangkan pandangan para ulama berkaitan lintasan perasaan dalam hati yang timbul, kadang-kadang diberi oleh Allah SWT kepada seseorang itu, biasanya merupakan wali-wali seperti yang telah kita bincangkan. Seperti kata Imam Khattabi, fa in kana fi ummati minhum fa innahu Umar bin Khattab. Ni kata-kata Nabi SAW, kalaulah ada di kalangan umat ini yang mendapat ilham, aku tahu siapakah mereka, itulah Umar Khattab. Jadi maknanya muhaddath di sini, kata para ulama, muhaddath adalah mulham. Allah beri satu kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi itu merupakan satu manzilah jalila min manazil awliya wa martabatun azima min maratibil asfiya, kata Imam Khattabi dalam Alamul Hadith. Ini penting untuk kita faham, tuan dan puan sekalian. Jadi kata Abu Muzaffar As-Sam'ani dalam Qawati' daripada Abi Zaid Dabusi, mereka ni merupakan kalangan ulama Hanafiyah, bahawa ilham ini Allah mentahrikkan hati, menggerakkan hati untuk mengetahui satu benda. Dalam perniagaan ada, dalam pendidikan ada, dalam tindak tanduk ada. Wallazi alayhi al-jumhur, kata Abu Muzaffar As-Sam'ani daripada Abu Zaid Dabusi ni, bahawa kebanyakan jumhur, majoriti para ulama mengatakan dia adalah satu yang tidak dituntut untuk diamalkan, melainkan inda faqdil hujaj, kecuali dalam bab ketiadaan hujah. Itu pun dalam perkara-perkara mubah. Bukan seperti pandangan para mereka yang mubtadi'ah bahawa ilham ni merupakan hujah yang kena beramal dengannya. Kerana Allah sendiri telah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada manusia itu ada perkara kebaikan,
Ada perkara keburukan dan ada perkara kebaikan. Maka mendahulukan fujuraha wa taqwaha ni merujuk kepada ada kalanya seorang itu mendapat ilham, tapi ilham untuk buat kejahatan seperti yang saya cerita kepada tuan-tuan. Tafsir Nabulusi sebelum ini, seorang merupakan seorang yang rajin melihat mereka yang beramal di satu tempat. Dia ni bekerja bawa keldai dia pergi untuk berniaga. Satu hari kedainya mati, maka dia pun dapat ilham macam mana nak buat ni, duit tak dapat, keldai ni umpama kenderaan lah, transport untuk bawa makanan, bawa perniagaan dan sebagainya. Maka dia pun tanam keldai itu, dia buatnya satu binaan dan dipujanya binaan tersebut. Maka datanglah orang melihat, apa ni yang kau buat ni? Kata ni mati seorang wali Allah. Tengok kan ilham jahat kan? Maka orang ramai pun mulalah bertawaf ke tempat tersebut, pergi ziarah dan sebagainya, padahal mereka tak tahu yang dikebumikan kat situ adalah seekor keldai sebenarnya. Maka ilham melakukan fujur dan taqwa ini menyebabkan para ulama mengatakan jumhurnya ilham boleh beramal dengannya jika perkara itu dan perkara mubah dan ia tidak ada hujah dari sudut syarak untuk menghalangnya. Kerana ilham ini juga diberikan oleh Allah kepada binatang seperti lebah contohnya. Kita baca surah Nahl, wa awha rabbuka ila nahli. Allah mengilhamkan kepada binatang namanya lebah ini untuk mengetahui tempat yang baik untuknya ataupun tempat yang sesuai untuk dia memungut, menghisap madu, bunga dan bawa pulang. Dan kadang-kadang tuan-tuan, orang yang dapat ilham ini dia menyatakan ilham itu. Contohnya seperti berlaku pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, tatkala datang seorang dalam majlisnya dan sebelum itu dia terlihat seorang perempuan yang bukan mahram, maka Sayyidina Uthman telah mengatakan mata itu berzina. Zinanya adalah melihat, berpandu pada hadis Nabi SAW yang sahih. Maka sehabis majlis, sahabat ini telah bertanya pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, bagaimanakah Tuhan, wahyun ba'da Rasulillah, adakah wahyu masih turun lagi selepas wafat? Sedangkan Abu Bakar dah wafat, Umar dah wafat, Nabi dah wafat sebelum itu, macam mana wahyu datang pada Tuhan? Macam mana Tuhan tahu saya melakukan zina pada mata dengan melihat benda yang haram? Jawapan Sayyidina Uthman, hadis ini hadis sahih, taqwa firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu pada firasatnya orang beriman, kerana ia melihat dengan nur daripada Allah SWT. Dan ilham ini juga mungkin ada kaitan dengan hadis yang sahih bahawa Nabi telah menyatakan bahawa benda yang buruk maha kaifi sadrika wa in aftaka nas aftauk. Benda yang buruk itu satu yang menggetar dalam diri kamu, menyebabkan kamu rasa tak tenteram melakukannya. Kamu bimbang. Wa an yatali alaihi nas, hadis Muslim pula menyatakan kamu takut kalau manusia mengetahui tindak tanduk kamu yang serong itu. Maka ini adalah juga ada kaitannya dengan ilham yang Allah campakkan dalam hati untuk mengetahui perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Maka tuan-tuan, kita bincang tentang nikmat Allah ini, ilham yang Allah berikan kepada nabinya yang bersifat wahyu, kepada walinya ia juga sebahagian daripada wahyu 146 seperti kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari yang telah diterangkan kepada tuan-tuan. Jadi balik kita kepada kisah yang berlaku pada seorang pemimpin umat Islam yang terkemuka bernama Maslamah bin Abdul Malik Al-Umawi. Ini merupakan seorang jeneral, anak kepada Abdul Malik bin Marwan yang telah dilantik menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, tentera untuk menentang Rom di utara. Maslamah ni, untuk tuan-tuan, kita baca dalam kitab Sayyid Alamin Nubala, merupakan seorang pemimpin yang saleh, tinggal lagi matinya pada zaman yang muda, tak sempat untuk menjadi khalifah. Maslamah ini terkenal dalam satu peristiwa ketika memimpin tentera ramai 120,000 orang seperti disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Maka sampailah ke negara Rom selepas membuka beberapa buah bandar negara sampai ke tempat yang terakhir sebelum sampai ke Konstantinopel. Konstantinopel itu seperti yang kita semua maklum dimuliakan Allah Muhammad Al-Fatih untuk membukanya. Tapi sebelum itu, armada tentera laut pimpinan Abdul Malik bin Marwan bahkan disertai juga oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk membukanya. Mereka tidak berjaya. Maka kota terakhir yang mereka mengepungnya itu memerlukan berbulan-bulan untuk membuka. Akhirnya Maslamah mengatakan kepada tentera sekalian, sama ada kita buka dalam tempoh seminggu ini ataupun kita meninggalkannya. Kerana masa berlalu, tentera ramai yang mati dan tidak ada peluang untuk kita meneruskannya melainkan terbukanya kota ini. Maka tuan-tuan, di tempat yang terletak di Syamal Gharbi, maknanya di timur laut negara Turki sekarang, ini sangat kuat kota tersebut. Wa qad ista'sad ala Maslamah bin Abdul Malik wa lam yastati an yaftaha walakin Allah yassara lahu fathaha ala yadi Muhammad Al-Fatih Al-Qaid Al-Uthmani Al-Muzaffar. Maslamah tidak berjaya membukanya. Dia cuma dapat buka setakat di bahagian timur laut saja. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Dan bila sampai ke tempat tersebut, bandarnya sangat kuat, kotanya sangat kukuh. Maka Maslamah ini telah buat perisytiharan, kita membuka atau kita pulang. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Ini saya nak cerita kepada tuan ada kaitan Ahlul Qiyam yang memiliki termasuk dalam golongan albab, albab, dan mereka yang diberikan ilham oleh Allah SWT. Kerana jadi kalau Al-Quran ini satu panduan hidup kita, la ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Janganlah kita baca Quran ini terasing daripada kehidupan kita untuk mengatakan ia peristiwa yang telah berlaku tanpa terdetik dalam diri kita nak menjadi golongan seperti mereka. Maka Maslamah ini akhirnya buat pengumuman tersebut, tiba-tiba berjaya dibuka tempat itu dengan kekuatan seorang tentera yang telah pun bertempur sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang telah bertempur membawa panji-panji
Islam dalam medan Khaybar. Maka si lelaki yang tak dikenali ini berjaya menembusi kota yang kuat itu dengan susah payahnya dan berjaya membuka pintu kota itu, dan akhirnya tentera Islam pun dapat masuk berbondong-bondong. Maka jatuhlah kota itu ke tangan kaum muslimin. Lelaki yang cukup syuja', qawi, yang berjaya masuk ini mendedahkan dirinya dengan jiwa raganya, dia bertempur. Tidak ada siapa berani buat benda tersebut, tuan-tuan dimulakan. Fasaha maslama fihim man minkum. Maka berkatalah Maslama buat pengumuman tersebut, siapa yang dapat membuka ini, aku nak menganugerahkannya, aku nak berjumpa dengannya. Faqamal Bara' bin Malik akhu Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala da'uni ala taris warfa'uni ila ala wa sa'aqfiz alaihim wa uqatiluhum ila an aftah lakum. Wa fi'lan qafaza ala jidar hadiqa summa nazala alaihim kasa'ika wa bada'a yuqatilu yaharib wa yadrib ma'a kulli tijah ila an wasa ila al-bab fatahu summa dakhal muslimun wa qadaw ala jundi. Dalam kes yang berlaku ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu peristiwa kisah yang saya bawakan daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir ini, iaitu Maslama bin Abdul Malik, seorang daripada jeneral umat Islam pada zaman kerajaan Umayyah, Bani Umawi. Maka bila kota tersebut sukar untuk dibuka, tinggal di hadapan mereka sama ada kekal berperang dan akan kehilangan lebih ramai lagi tentera, dan makanan pun makin berkurangan, negara makin sejuk, mengalami salji dan sebagainya, ataupun mereka pulang saja dengan tangan kosong selepas membuka banyak kota kecuali kota tersebut. Maknanya bukan tangan kosong lah, maknanya tempat yang terakhir itu mereka terpaksa tinggalkan. Maka Maslama pun minta daripada tenteranya, kita tinggal sehari dua saja lagi untuk buat keputusan pulang ataupun kekal. Kalau kekal kita kena buka, kalau tidak kita kena pulang. Maka tuan-tuan, pada hari yang bersejarah itu berjayalah seorang daripada tenteranya berperang dengan bersungguh-sungguh melawan semua musuh di hadapannya, mendedahkan dirinya pada bahaya. Tindakannya tak ubah seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam pembukaan Khaybar ketika beliau membawa panji-panji Rasulullah SAW itu. Maka berjayalah dia masuk ke dalam tempat musuh itu dengan susah payah berperang, menentang beberapa ramai orang dibunuhnya, dan dia pun luka, cedera yang teruk, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Fa fatahahu fasaslama ahlul hisni wa sallamu anfusahum. Maka jatuhlah kota itu, umat Islam masuk, kota itu pun jatuh, dan Maslama pun membuat pengumuman penting. Aina sahibun naqb? Aina sahibun naqb? Mana dia orang yang telah membuka jalan untuk kita ini, keberaniannya. Falam yaqum minhum ahad. Tak ada seorang pun yang bangun. Semua tidak mahu menampilkan diri. Lalu Maslama pun menyedari bahawa tentera ini adalah orang yang cukup hebat, ikhlasnya untuk Islam, masya-Allah. Maka beliau telah mengatakan, inna babi maftuh wa ana uqsim ala sahibi naqab ayatianika. Aku bersumpah dengan nama Allah, tolonglah datang kepadaku siapa yang telah mendedahkan dirinya kepada bahaya itu untuk membuka pintu kota, dan aku nak berjumpa dengannya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, apakah hari yang telah ditetapkan oleh Maslama bin Al-Malik bin Marwan Al-Umawi ini, dia duduk waktu malam bertahajud seperti tentera-tenteranya, dan saya telah terangkan Maslama bin Al-Malik ini seorang jeneral yang saleh, menghafal begitu banyak hadis, seorang yang faqih, seorang yang minat pada tafsir Al-Quran. Maka beliau pun duduk menanti. Pada waktu ditentukan itu, tiba-tiba datanglah sahibun naqab, inilah orang yang telah membuka jalan, sahibul tariq. Maka dia berkata, saya akan beritahu kepada tuan atas permintaan tuan, siapakah yang membuka tempat tersebut dan telah mendedahkan diri kepada bahaya sehingga pintu kota musuh berjaya dibuka dan dimasuki oleh umat Islam dan mereka menang. Maka, tapi saya nak bagi 3 syarat. Ini syarat yang kita nak ambil sebagai pedoman, tuan-tuan. Hidup ni biarlah kerana Allah, bukan kerana manusia. Kata beliau, awalan ala tazkur ismi lil khalifah. Tolong tuan jangan beritahu nama saya kepada khalifah. Walaupun tuan anak khalifah, tapi tolong jangan beritahu nama saya kepada. Yang kedua, alla tasaluni an ismi. Jangan tanya kepada saya siapa nama saya. Alla ta'mur li bimukafa'ah. Yang ketiga, asalis alla ta'mur li bimukafa'atin. Maka yang ketiga, tolong jangan bagi kepada saya dan keluarga saya sebarang anugerah. Allahu akbar. Maslama bin Al-Malik akhirnya sentiasa berdoa dalam doanya, Allahumma hsyurni, Allahumma ja'alni ma'a sahibi naqab. Ya Allah ya Tuhan, himpunkan aku ke akhirat besok bersama dengan sahibi naqab. Inilah orang yang telah membuka pintu untuk kami menang pada kali itu, yang tidak mahu dikenali, tidak mahu direward, tak mahu diberi apa-apa kelebihan buatnya atas jasa yang telah dilakukan. Inilah dia orang yang diberi ilham oleh Allah, tuan-tuan, bahawa apa yang dicampakkan oleh Allah dalam hati manusia itu satu kelebihan. Tapi kalau tak beramal dengan perkara tersebut dalam saat genting seperti yang berlaku, maka tentu tiada guna, bukan? Inilah pengajaran yang dapat kita petik daripada mereka yang diberikan ilham oleh Allah SWT berkaitan dengan ayat. Bila Al-Imam Al-Mawardi menyatakan sekali perkataan ayatun, dia mengandungi 3 makna, dan ia semuanya berpusatkan kepada ilham sebenarnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.